seorang yang dikatakan beramal, yang berpegang teguh, ataupun seseorang yang benar-benar memegang janjinya, seorang Perdana Menteri kepada rakyat, kepada negeri-negeri dalam persekutuan Malaysia ini. Ini yang kita kesalkan. Jadi saya mengharapkan supaya dalam memberikan jawapan nanti tidak ada lagi menunggu kononnya usaha kerajaan Kelantan untuk membawa untuk kita sama-sama menunggu kononnya kerajaan Kelantan membawa kes ini ke mahkamah. Ini tidak berbangkit langsung masalah itu, kerana kita masih menggunakan setiap ruang yang ada dalam gelanggang demokrasi, setiap ruang yang ada dalam parlimen ini, setiap ruang yang ada untuk kita berbicara dalam kerangka perlembagaan yang sama-sama kita hormati. Jadi saya rasa, yang berhormat. Terima kasih yang berhormat dan terima kasih Datuk. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh yang berhormat tentang bagaimana pentingnya hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, dan tidak akan wujudnya kerajaan persekutuan tanpa adanya kerajaan-kerajaan negeri. Kita melihat bagaimana antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan saling mempunyai tanggungjawab. Sebagai satu keluarga, suami dan isteri ada tanggungjawab. Kalau negeri Sarawak dapat hasil royalti daripada minyak, Sabah dapat royalti, Terengganu dapat royalti, Kelantan juga, negeri yang sama berada di bawah kerajaan persekutuan. Kenapa Kelantan dinafikan hak royalti, sedangkan dia adalah salah satu negeri di bawah kerajaan persekutuan? Inilah yang sebenarnya yang sangat kami rakyat Kelantan tidak berpuas hati. Jadi mengikut pandangan berhormat, apakah yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan yang ada pada hari ini terhadap isu royalti rakyat Kelantan ini membuktikan bagaimana sebenarnya kerajaan yang ada pada hari ini tidak menghormati suara rakyat. Dan kalau inilah adakah yang berhormat bersetuju Kelantan dikeluarkan saja daripada kerajaan persekutuan? Minta pandangan yang berhormat. Datuk Yang Pertua, itu suara seorang wanita, belum laki-laki lagi, bukan macam Kota Belud. Yang hormat, itu seditious yang hormat, tak boleh. Saya tak ulas. Ya, jangan urai lah tu. Saya tidak mengulas itu, dan apa yang disebut oleh rakan saya daripada rantau panjang itu bukanlah sampai pada tahap seditious, tetapi suatu manifestasi keluhan perasaan apa yang ada lagi pada kami. Kita tidak pernah, Datuk, PAS pernah kalah, menang, kalah, cara yang tidak berdasar kepada undang-undang, kekerasan tidak pernah kita gunakan. Kita guna seluruh saluran yang ada untuk kita mendapatkan hak kita. Jadi apa yang disuarakan oleh rantau panjang itu adalah suara seorang wirawati negeri Kelantan yang memperjuangkan haknya dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi Datuk dan Pertua, saya mengharapkan jawapan yang diberikan nanti mestilah bertanggungjawab, kerana saya dah berjanji dengan Yang Berhormat Senator, saya tak nak berlawan dengan dia dikala dia tidak ada, tapi oleh kerana walaupun dia tak ada sekarang, tapi dia akan menjawab. Saya pergi ke Bacok, dia tak ada, saya tidak menyebut nama dia, tapi di sini saya mahu supaya bersikap sebagai anak jantan, gentleman, dan saya harap beliau juga prihatin tentang apa yang ada dalam sanubari setiap rakyat dalam negeri Kelantan. Datuk dan Pertua, pada pagi tadi saya dan beberapa orang ahli yang berhormat, termasuk ahli yang berhormat daripada Tawau, juga dikunjungi oleh sekumpulan peneroka-peneroka tanah kerajaan negeri Sabah yang Datuk Yang Pertua telah 40 tahun telah membina sebuah perkampungan, sama ada di Tawau, ada yang di Sandakan, yang di mana mereka telah mendirikan rumah-rumah mereka telah berkampung di sini, telah menjadikan tanah-tanah ini sebagai
sebagai kampung halaman mereka. Tiba-tiba dalam masa yang terdekat ini tanaman-tanaman mereka telah dimusnahkan, ada perkampungan yang dibakar, dan ada di kalangan mereka yang telah dihalau keluar daripada kampung mereka yang telah mereka duduki. Mereka juga datang ke parlimen, datang ke Dewan Rakyat, dan alhamdulillah pada pagi tadi mereka kumpulan ini telah berjumpa dengan Yang Berhormat Tan Sri Speaker, berjumpa dengan Yang Berhormat daripada Padang Rengas yang mewakili Perdana Menteri, dan juga telah bertemu dengan Ketua Pembangkang Permatang Pauh untuk membawa dokumen-dokumen penting mereka untuk suara mereka didengari. Datuk dan Pertua, saya mendengar rintihan itu dan dengan penuh belas ihsan saya telah melihat tentang dokumen-dokumen mereka, dan rupa-rupanya dalam laporan Suhakam yang dibentangkan ini juga telah mereka juga bertemu dengan pihak Suhakam untuk mereka menyuarakan tentang perjuangan mereka ini. Bayangkan lebih kurang ada 8,000 keluarga di sini yang sebahagian rumah-rumah mereka telah dirobohkan, tanaman-tanaman mereka, dan di antaranya yang menjadi ketuanya adalah seorang yang bernama Jeffrey, ya, yang di atas tanah 15 ekar yang beliau usahakan itu pernah dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri Sabah sebagai peladang jaya kerana hasil kesungguhan beliau menanam koko pada waktu itu yang telah menjadi contoh. Dan memang dalam dokumen itu terdapat janji-janji yang pernah dibuat oleh Timbalan Yang di-Pertua Negeri untuk memberikan mereka penempatan di atas tanah-tanah yang mereka telah terokai lebih daripada 40 tahun itu. Jadi saya mengharapkan supaya perkara-perkara ini seharusnya tidak terjadi dalam sebuah negara yang telah merdeka lebih daripada 50 tahun. Takkanlah kita tak boleh nak fikir orang ataupun pribumi yang telah meneroka tanah ini, yang telah bercocok tanam di situ, yang telah beranak pinak 40 tahun lebih, tiba-tiba tanpa suatu jaminan sama ada diberi atau tidak tentang gantian tanah, tiba-tiba tanah mereka, rumah mereka telah dimusnahkan dan dibakar rumah-rumah mereka ini. Ini sangat memilukan kita semua. Kemudian yang akhir sekali Datuk Pengerusi, saya ingin menyebut tentang apa yang menjadi isu hari ini adalah tentang bagaimana saya mengharapkan kerajaan juga dalam peruntukan tambahan kepada Kementerian Dalam Negeri ini, kerana mengikut laporan yang kita terima dalam The New Straits Times yang bertarikh 1 bulan 2 dan juga 7 hari bulan 2 yang menyatakan bahawa kita telah mendapat satu nota diplomatik daripada Kerajaan Negeri China tentang bagaimana Kerajaan Negeri China telah melahirkan begitu ramai rakyat Malaysia yang pergi ke negeri China yang terlibat dalam kes-kes yang khususnya dalam pengedaran dadah dan juga human trafficking. Dan juga yang paling mendapat perhatian dan menyentuh saya sebagai rakyat Malaysia adalah juga beberapa nota diplomatik telah kita terima, dan akhirnya di lapangan terbang antarabangsa kita di KLIA hari ini suatu laporan telah kita terima, not for airport license officers at KLIA, mana negara United Kingdom, Australia dan juga Belanda telah menempatkan pegawai-pegawai mereka di KLIA, dan ini sudah tentu mencemarkan integriti pasukan keselamatan kita, sehingga di mana kita terpaksa menerima wakil-wakil daripada ketiga-tiga negara ini yang menggambarkan ketidakpercayaan mereka terhadap sistem keselamatan di lapangan terbang antarabangsa kita. Dan juga dilaporkan terdapat 1,410 Malaysians and Asians are in prisons di luar negara, yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kalau ditahan di luar negara
isu pentingnya adalah ataupun kes yang terlibat adalah tentang pengedaran dadah dan juga human trafficking. Jadi saya mengharapkan perkara-perkara seperti ini mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Tak boleh